Salam sejahtera pelajar-pelajar tingkatan 5. Hari ini kita akan lihat topik subjek kimia sebatian karbon bab 2 berkaitan dengan isomer. Apa itu isomer? Isomer adalah formula molekul yang sama tetapi struktur yang berbeza. Apakah maksud formula molekul? Okey, kita lihat apa tu formula molekul. Formula molekul sebagai contoh, kita ambil C3H, kita ambil H sebagai 8. Okey, ini kita tahu ini adalah apa kita panggil ni? Ada 3 karbon, kita panggil dia sebagai propana. Okey. Kalau formula struktur, maksudnya cara kita melukis molekul tersebut. C, H. Okey. Bagaimana kita mengikut ikatan-ikatan dia, karbon dengan hydrogen, semua ikatan tunggal kovalen untuk kumpulan alkana. Ini alkana. So ini dipanggilkan formula molekul dengan formula struktur bagaimana kita lukis. Dalam soalan mereka akan suruh lukis. Dekat sini mereka akan tulis. Okey, ini keyword dia. Tulis formula molekul, lukis formula struktur. So kita kena tahu beza dia. So apa yang dimaksudkan isomer adalah sebagai contoh kita tengok di sini. Kedua-dua bahan ini adalah isomer. Kenapa? Sebab kalau kita tengok sini ada C ada berapa karbon? Ada 4 karbon. Dan H dia ada berapa? H dia ada 10. Manakala di sini pun karbonnya 4 dan H-nya pun 10. So mereka mempunyai formula molekul yang sama. Kalau di cara lukis dia berbeza. Bila lukisan dia berbeza, penamaan dia pun berbeza. Dekat sini kita akan tengok pada rantai induk. Nombor 1. Nombor 2 kepada cabang dia. Cabang karbon. Cabang dia ialah kumpulan alkil. Kalau karbon 1 kita panggil dia sebagai metil. Kalau 2 karbon kita panggil dia sebagai etil. Okey. Kalau kita tengok di sini tidak ada cabang. Okey, dia merupakan satu rantai yang panjang. Rantai panjang ini dipanggil sebagai rantai induk. So kita namakan dia sebagai, ini ada 4. So but yang kumpulan alkana ANA, dia butana. Tetapi di sini kita tengok rantai panjangnya adalah, ini adalah rantai panjang dia dan ini merupakan cabang dia. Okey. So kita tengok cabang dia, ada di sini ada cabang, ini adalah alkil. Kumpulan alkil. So kenapa dia 1 karbon saja, maka ini adalah metil. Manakala ini 1, 2, 3 ini adalah prop tapi di kumpulan ana. Okey, bagaimana kita namakan dia? Namakan dia, kita dapat sini adalah propana. Lepas tu kita tulis ini sebagai metil propana. Itulah nama dia. Okey, ini butana C4H10. Ini metil propana pun C4H10 tapi susunannya berbeza. Cara penyusunan atom-atom dalam molekul itu berbeza. Itu dipanggil isomer. Satu lagi contoh yang kita boleh buat adalah sebagai contoh ya. Kita ambil C6H14. Okey, bagaimana kita lukis dia? Okey. Lukiskan 6 karbon dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tahu bahawa dia ini adalah alkana sebab memenuhi CnH2n tambah 2. So bermaksud semua ikatan-ikatannya adalah
ikatan tunggal kovalen. Okey, itu kita kena faham ya. So, di sini kita akan letakkan nama hidrogen, letakkan atom hidrogen sebab inilah hidrokarbon, dia memiliki karbon dan hidrogen sahaja. So, ini adalah kita nama dia kan sebagai heksena. Ini dipanggil sebagai heksena. Hex maksudnya ada karbon 6. Okey. So, bagaimana kita boleh tukar pada salah satu daripada isomernya? Kita boleh buat apa? Kita boleh pindahkan salah satu ini ke mana-mana karbon yang berada di tengah-tengah. Jangan kat depan. So, kat depan dia masih lagi nama yang sama. Kita kena pindahkan dia kepada yang berada di tengah-tengah. Jangan pindahnya ke bahagian terakhir dia. Kalau ini kosong, ini 1, 2, 3, 4, 5. Pindahkannya ke 2, 3, 4. Okey, nanti kita terangkan. So, kita nak akan pindahkan dia ke sini. Okey, kita lukis balik. Okey, 1, 2, 3, 4. Ni H. Dan sini ada karbon di sini. So, yang karbon ni saya pindahnya di ke sini. So, saya tulis ni sebagai, ini CH3, saya boleh tulis tukar ni kepada CH3 untuk memudahkan kita. CH3 dan hidrogen sini, kita pindahnya ke sini. Okey, dan kita tulis semula. So, kita perhatikan bahawa ini telah menjadi apa? Ini telah menjadi cabang. So, ini merupakan rantai panjang. Ini merupakan rantai panjang pula. Ada berapa karbon? Ada 5 karbon. Ini panggil sebagai pent. Tapi kita tahu ini kumpulan alkana. So, dia tulis ni ANA, alkana. Lepas tu dia ada kumpulan cabang. Alkil, kumpulan alkil pula. Kita tulis sebagai satu karbon, metil. Okey, di kat sini kita perhatikan karbon kat mana. So, di sini banyak karbon. Betul tak? Karbon ke mana? Okey, ini katakan ini 1, ini 2, ini 3, ini 4 dan ini 5. Dia berada pada karbon mana? Pada karbon kedua. So, kita tulis ini sebagai 2 metil pentana. Faham ya? Okey. Kalau kita teruskan lagi, katakan kita ambil karbon 1, 2, 3, 4, 5 dan kita pindahkan karbon tersebut, alkil tersebut kepada karbon ketiga. Okey, CH3, H, H, H. Kita perhatikan kita sudah pindahnya ke daripada 2, 1, 2, 3, 4, 5. Kita telah pindahkannya ke 3. So, kita akan tulis dia sebagai 3 metil pentana. Okey. Kalau saya pindahnya, boleh tak saya pindahnya ke karbon keempat? Okey, sini C3. Okey, sini ada juga tulis silap sikit. Apa kesilapan dia? Pastikan bila kita tulis ni, pastikan dia bergabung dengan C dulu. C baru H3. Okey. Boleh tak saya tulis ni 1, 2, 3, 4, 5 dan tulisnya sebagai 4 metil pentana. Boleh tak? Jawapannya tidak boleh. Sebab kalau di sini ada kumpulan alkil,
Kalau ada kumpulan alkil, tiada kumpulan berfungsi yang lain. So saya kena menganggap bahawa ini adalah karbon 1, bukan karbon 5. So maksudnya ini bukan karbon 4, ini bukan karbon 3, karbon 2 dan karbon 1. Saya kena kira ini sebagai karbon 1, karbon 2, karbon 3, karbon 4 dan karbon 5. Maksudnya nama saya adalah, ini bukan namanya, adalah 2 metil pentana. Okey, ingat kumpulan alkil ini karbon yang paling hujung yang terdekat merupakan karbon 1 sekiranya tidak ada lagi kumpulan berfungsi. Apa maksud saya? Sebagai contoh ya, kita ambil satu contoh. Katakan kita ambil alkina. Okey, alkina kita tahu karbon mesti ada ikatan ganda 2. Okey, ikatan ganda 2. So ingat karbon mesti ada 4 cabang tu. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Kita tak boleh lukis macam ni. Ini pun salah. Dia karbon mesti ada 4 ikatan kovalen saja. Okey. So, kalau kita buat macam ni, 1, 2, 3, 4. Okey. Sini adalah CH3 dan sini hidrogen. Okey. Ini untuk menamakan saja, untuk sudah faham bagaimana nak meletak nombor pada karbon. Kau sini 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. So karbon mesti ada 4 tangan saja. So di mana seharusnya saya letak karbon 1? Di sini atau di sini? So kita merujuk pada ikatan ini, panggil kumpulan berfungsi dia. Bukan pada ini, pada ini. Okey. Walaupun sebagai contoh, kalau saya letak CH3 ni, contoh saya letak CH3 ni di hujung. CH3 ni di sini. Okey, aku letak hidrogen di sini. Okey, sekarang adakah ini satu ataupun ini satu? So kita rujuk kepada kumpulan berfungsi dia. Kumpulan berfungsi ni lebih kuat daripada kumpulan cabang. Tadi tiada kumpulan berfungsi, so kita merujuk kepada kumpulan cabang. Sekarang kita ada kumpulan berfungsi, so kita rujuk kepada kumpulan fungsi. Kat mana dekat? Dia dekat dengan ini ke atau yang ini? So jawapannya di sini. So ini jadi macam 1, ini jadi 2, ini jadi 3, ini jadi 4 dan ini jadi 5. So kita namakan dia sebagai, okey, 1, 2, 3, 4, 5. 5 adalah pent. Adalah pent. Dia berada pada karbon 1. Pent 1. Lepas tu ENA. ENA bermaksud dialah alkina. Okey, ganda 2 tu berada pada karbon 1. Lepas tu kita rujuk ni pula. Ni bercabang. Cabang dia pada karbon berapa? Ada pada karbon 4. So kita letak sini sebagai 4 metil pen 1Na. Ini cara penamaan dia untuk menentukan bilangan karbon ini. Bilangan karbon ini nak letak 1 dengan 4 tu kita kena tengok. Tadi soalan tadi kita tidak ada kumpulan berfungsi, oleh itu kita gunakan alkil sebagai menentukan yang mana karbon 1 dan karbon 2. Kalau dia berada di tengah-tengah, tak kisah di mana, 1 atau di sini pun tak kisah, sebab dia berada di tengah-tengah. Tetapi dia berada pada salah satu hujung, so kita kena menganggap karbon yang paling menghampirinya, yang paling hujung sebagai 1. Tetapi sekiranya dia mengandungi ikatan ganda 2 ataupun kumpulan berfungsi yang berlainan, so jadikan dia sebagai rujukan untuk meletak karbon mana merupakan karbon 1. Okey. Okey, sebagai contoh kita tengok sini. Okey. Ini juga adalah salah satu isomer. Okey. Propanol. Okey, ini adalah kumpulan hydroxyl. So ini adalah kumpulan berfungsi. Okey. So kita dapat kumpulan berfungsi, so ini automatically dia menjadi 1, ini 2 dan ini 3. So kita tengok karbon pada karbon 1, O all. Okey. Ini akan jadi 1, 2, 3. So dia akan jadi propan 2 all. So ini pun merupakan isomer. Kita perhatikan di sini juga. Dia berada di kumpulan, ini OH pada karbon pertama, so butan 1 all.
Okay, dia ada 4 karbon. Ini pula berada di karbon 1, 2. Okay, so dia 2 all. Kita tengok sini, dia berada di 1, so dia adalah 1. So 1, 2. Inilah cabang dia. Cabang dia berada di 2. 2. Okay, kita tengok di sini sekarang. Ini adalah OH. So yang hujung ni menjadi 1, 2, 3. So dia menjadi 2 all dengan 2 metil. So karbon ini mempunyai, karbon ini mengikat pada metil dengan kumpulan hidroksil. So tengok bentuknya berbeza-beza. Bentuknya berbeza-beza. Itu dipanggil isomer. Tetapi mempunyai formula molekul sama, formula struktur yang berbeza. Kita juga boleh melihat satu lagi contoh isomer. Okey. Satu lagi isomer kita boleh lihat adalah okey. 1, 2, 3, 4. Okey. 5. Okey. So kita akan namakan, kita nampak kumpulan berfungsi di sini. So kita akan namakannya sebagai 1, ini sebagai 2, 3, 4, 5 dan 6. So kita akan namakan dia, kita tahu ada 6 karbon, hex. Tapi kita tahu inilah alkina, inilah alkina, ada ina kat belakang. So kita letakkan dia sebagai 1 ina. Faham? Okey. Katakan sekarang saya pindahkan dia ke sini. Okey. Saya pindahkannya ke di sini. Okey, so saya kena tuliskan semula. Di sini ada H. Di sini saya akan padamkan sini. H ni saya akan padamkan dia. So di sini saya telah namakan dia 1. Di sini 2. Sekarang berada di karbon 2. So saya akan padamkan ini menjadi 2 ina. Faham? Kemudian saya pindahkannya ke sini, ke 3 pula. So dia akan menjadi 3 ina. Kalau saya pindahkan dia ke sini pula. Kalau saya pindahkannya di ke sini, adakah dia menjadi 4 ina? Jawapannya tidak. Kenapa? Sebab saya akan mengubah nombor-nombor di sini. Saya akan ubah nombor-nombor di sini sebab sekarang ikatan ganda 2 ni berhampiran dengan ini. So ini sebagai 1, ini sebagai 2, ini sebagai 3, ini sebagai 4, 5 dan 6. So ini akan menjadi 2 ina. Faham cara menamakan. So kita kena perhatikan kedudukan kumpulan berfungsi dan melihat karbon yang hujung yang paling terdekat itu merupakan karbon pertama. Itu adalah clue-clue yang kita kena perhatikan ya. Sebagai contoh, kita ambil satu contoh. Katakan kalau kita okey, ni okey. Tadi kita dah bincang pasal isomer rantai di mana kita tidak ada kumpulan berfungsi, hanya rantai yang panjang. Isomer bunyi susunan rantai karbon yang berbeza, rantai lurus atau rantai bercabang. Okey, ataupun kedudukan ataupun isomer kedudukan. Itu isomer yang mempunyai kedudukan kumpulan fungsi yang berbeza pada rantai karbon yang sama. Isomer mempunyai kedudukan kumpulan berfungsi yang berbeza. Maksudnya ini.
Okay, tadi kita lukis heksana 1 ena, heksen 2 ena, heksen 3 ena, itu maksud dia. Kedudukan isomer pada rantai karbon yang sama. Okay. Okay. Sekarang ini maksud tadi kita dah bincang ni. So kita namakan dia. So kita tahu sini adalah ini adalah kumpulan alkena. Cuba ada kita ganda 2. Ini adalah but 1 ena. Inilah but 2 ena. Kenapa 2? Sebab kita perhatikan inilah 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1 dengan 2 dia berada di sini. Nombor mana paling kecil? 1. 2 dengan 3, nombor mana paling kecil? 2. Kita ambil nombor yang paling kecil. Faham? Okey, sama juga. Dia berada di karbon 1, kita 1, kita ulang balik. Ini berada pada karbon 2, dia berada di 2. Dia berada di karbon 1, 1, ini berada di karbon 2, kita ada 2 di sini. Dia berada, yang ini berada di karbon 2, yang ini pun berada di karbon 2. Okey, kita ambil contoh lain. Okey. Kita ambil contoh lain. Sebagai contoh sekarang, kalau saya ada ikatan okey. So kalau kita karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 karbon. Okey. Kalau kita perhatikan bahawa hidrogen dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 campur 6, 14. Okey. So bagaimana namakan dia? Kita boleh namakan dia sebagai, kita tengok sini, ini adalah rantai panjang dia. Rantai panjang dia 1, 2, 3, 4. 4 adalah but tanah. Okey. Lepas tu kita tengok dia ada cabang, ada 2 cabang. 1 cabang, 2 cabang. So kalau setiap cabang tu ialah metil. So kita ada metil. Ada berapa metil? Ada 2 metil. Oh kan, sorry, bukan 2. Dimetil. Sorry, dimetil. Kita sini di. Kalau di maksudnya 2. Pada karbon ke berapa? Okey, kita boleh letak ni 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4 sama saja. So kita ambil 1, 2, 3, 4. So dia berada pada karbon 2 dan karbon 3. So dapat sini 2, 3 dimetil butana. Okey, faham? So 2, 1 metil pada karbon 2, 1 lagi metil berada pada karbon 3. So butana. Apa kata kalau sekarang saya ubahnya, saya letak CH3 ni, saya letak di sini. Okey, dan hidrogen tu kita pindahkan dia. So saya letak sini CH3 dan sini CH. Okey. So apakah nama dia? Okey, so kita masih ada 2 dimetil, butana. So apakah nombor saya tulis ni? Saya akan tulis 2, 2. 1 metil di 2, 1 lagi di 2. Faham? Okey. Boleh tak saya letak? Katakan kalau saya letak sini C3, CH3, lepas tu saya pindahkan ini. Okey. Saya pindahkan ini ke karbon ketiga. Adakah namanya menjadi 3 dimetil butana? Adakah? Buat pelajar-pelajar. Adakah sekarang saya pindahkan dia ke karbon ketiga, adakah dia menjadi 3 dimetil butana? Jawapannya tidak. Kenapa? Sebab sekarang saya telah mengubah kedudukan bilangan karbon. Maksudnya sekarang metil group ni berhampiran dengan karbon ini. So karbon ini menjadi 1 dan ini menjadi 2. Ini menjadi 3 dan ini menjadi 4. Jawapan yang perolehi adalah
2,2 dimetil butana. So kita bila kita buat, kita kena perhatikan bahawa kalau tidak ada kumpulan berfungsi yang lain, kita jadikan alkil sebagai panduan untuk meletak nombor kita pada karbon tersebut. Kita ambil satu lagi soalan sebagai contoh. Bagaimana kita nak melukis, okey, 4 metil hex 1 una. Okey, kita tahu una tu merupakan cabang 3 cabang. Okey. So kita lukis berapa dulu? Lukiskan 6 dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lukiskan 6 dulu. Letakkan cabang pada karbon pertama. Ini pada karbon pertama. So ingat karbon ada 4 tangan saja. 1, 2, 3, 4 sudah habis. Sini letak 1 saja. Lepas tu yang lain kita boleh letak 4. Okey. So ingat karbon hanya ada 4 cabang saja. Tidak boleh lebih atau kurang daripada 4. Okey, 4. So maksudnya kita 1, 2, 3, 4. Sekarang kita nak letak mana karbon 4 ni. So ini sebagai 1. Ini sebagai 2, ini 3, ini 4, ini 5 dan ini 6. Okey, sebagai heksana. So metil ini pada karbon 4. So kita letak metil di sini, CH3. Dan kemudian semuanya kita letak hidrogen. Ini cara kita melukis salah satu daripada isomernya. Itu saja. Okey. Satu lagi contoh yang kita boleh buat. Okey. Isomer dia. Okey, satu lagi isomer kita boleh lukis. Yang sama dia dapat apa? Dekat sini adalah karbon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey. Kalau kita pindahkannya di sini, katakan saya pindahkannya di sini. Okey. Saya pindahnya kan di 1, 2, 3 dan of course ini akan jadi single bond dan di sini akan jadi H. Sini akan jadi H. Okey. So bagaimana kita namakan dia? Kita masihkan ni 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan di sini kita sudah tukarnya kepada 2. Okey, di sini kita tukarnya kepada 2. Okey, ini jadi 4 metil hex 2 ana tu salah satu dari isomer daripada sebatang yang kita buat sebelum ni. Ataupun kita boleh pindahkan ni kat mana? Kita boleh pindahkannya ke sini. Yang CH3 ni kita pindahnya ke sini. So kita lepas ni CH3 letak H di sini. So sekarang dia berada di karbon ketiga. So ini kita pindah tukarnya kepada 3. So ini pun merupakan isomer kepada sebatang tadi. Okey, ataupun kita boleh tukarnya ke ikatan ganda 3 ni. 1, 2, 3. Okey, tidak boleh. So kita kekalkan dia macam tadi. So kita boleh ubah dia kepada tempat-tempat yang ini 1, 2, 3 metil 1 una. Okey, 3 metil. Ingatlah kalau ada una maksudnya dia kena 3 cabang sahaja. Kita tidak boleh lebih daripada 3 cabang. Okey, so beginilah cara kita melukis formula struktur dan menamakan berpandukan kepada kumpulan berfungsi dia. Sangat-sangat penting ya. Satu lagi contoh terakhir kita nak lihat adalah contohnya bagaimana kita nak lukis 3, 4 dimetil
pent 1 Na. Okey. Mula-mula kita kena pastikan bahawa ini kumpulan berfungsinya ada ikatan ganda 2. Okey. Lepas tu kita ada berapa karbon? Sini ada karbon 5. Lukiskan karbon 5 dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ganda ni, ganda 2 dia berada di karbon 1. Kita letak sini. So, ini menjadi 1, ini menjadi 2, ini menjadi 3, ini menjadi 4 dan ini menjadi 5. Dan kita ada dimetil pada karbon ketiga dan 4. Maksudnya di sini dan di sini kita ada 3H3. Kita ada CH3 dengan CH3. Okey. Lepas tu kita lukis semua single bond. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey. Jangan pastikan ikatannya semua ada 4 cabang saja. Jangan lebih. Okay, boleh saya padamkan di sini. Okey. Okey, kalau kita perhatikan bahawa ini cara penamaan dia. Okey, mula-mula kita kena pasti apakah kumpulan berfungsi dia. Ada ikatan 2. Lepas tu pastikan karbon ada 4 tangan sahaja. Jangan lebih dari 4 tangan. Okey, 4 tangan saja. Okey. Dan ini kalau di sini kita letak di sini, masa ni karbon 1, ni karbon 2, karbon 3, karbon 4, karbon 5. Okey, pelajar-pelajar, saya harap pelajar-pelajar telah mendapat banyak manfaat dengan mempelajari daripada sessions hari ini. Jangan lupa untuk berkongsi dengan kawan-kawan dan juga subscribe kepada channel Dr. J Maha. Sekian, terima kasih. Thank you.